Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka al-khaira wal afiyata wan najata fid dunya wal akhirah bi anna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apa pun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahui kesesatannya. Dan kami mohon keampunanmu atas apa jua syirik, bid'ah, dan khurafat yang kami lakukan dalam keadaan tidak kami sedari kesesatannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tiadalah daya upaya dan kekuatan bagi kami melainkan apa yang telah Engkau tentukan bagi kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan kesiaman Allah kepada kita semua, dapat kita di pagi yang berbahagia ini insya-Allah untuk kita teruskan lagi dengan satu lagi sesi perkongsian bacaan isi kandungan kitab, iaitu kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, yang mana terbitannya oleh Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sembilan Berhad. Versi PDF cetakan tahun 2013, iaitu untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-32 insya-Allah. Sebagaimana biasa, seperti selalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu telah pun dapat kita kongsikan antara lainnya muqaddimah kitab dan bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, bab 2 ibadah dalam Islam, bab 3 umat yang terbaik, dan sebahagian daripada bab 4 rukun iman, iaitu subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa taala, subtopik iman kepada malaikat, subtopik iman kepada kitab, dan sebahagian daripada subtopik iman kepada Nabi dan Rasul, yang mana akan kita sambung lagi di sesi perkongsian audiobook yang ke-32 di pagi yang berbahagia ini, dengan sambungan daripada subtopik yang keempat berkaitan rukun iman, iaitu iman kepada para Nabi dan Rasul. Dan selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan izin Allah subtopik yang kelima, iman kepada hari akhirat, juga subtopik yang keenam, iman kepada takdir, yakni iman kepada qada dan qadar, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan
Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, iaitu untuk sesi perkongsian yang ke-32. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan berkenaan 6 rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Bab 4, rukun iman. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu telah kita kongsikan isi kandungan bagi subtopik yang pertama, iaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga subtopik yang kedua, iaitu rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan telah kita selesaikan juga perkongsian bacaan untuk subtopik yang ketiga, iaitu rukun iman yang ketiga, berkaitan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi berada di subtopik yang keempat, berhubung kait dengan rukun iman yang keempat, iaitu iman kepada para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana sebahagian daripada isi kandungannya telah kita kongsikan dalam sesi-sesi terdahulu. Antara lainnya adalah makna iman kepada Nabi dan Rasul, perbezaan antara Nabi dengan Rasul, para Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, siapakah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kesemua Rasul membawa agama Islam. Sifat-sifat wajib para Rasul. Tugas utama para Rasul dan juga kewajipan terhadap para Rasul. Besarlah harapan kita agar perkongsian terdahulu, juga perkongsian di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah, selanjutnya perkongsian berikutnya akan sangat-sangat membawa manfaat yang besar kepada usaha atas peningkatan iman dan amal kita. Semoga Allah menjadikan perkongsian tersebut dan kesediaan kita untuk mengikuti isi kandungan kitab ini akan menjadi asbab untuk Allah limpahkan kita dengan kefahaman yang tepat berkaitan agamanya, serta Allah berkenan untuk memerdekakan, membebaskan kita semua, yakni amalan dan i'tiqad, keyakinan kita, keimanan kita, daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah, khurafat yang akan mencacatkan kesempurnaan agama kita, untuk nanti kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman dan amal yang sempurna, insya-Allah. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, dengan limpah kurnia kesian Allah Subhanahu Wa Taala, akan kita teruskan lagi dengan subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya sahaja. Perintah paling utama untuk disampaikan kepada kaumnya ialah agar mereka beribadah hanya kepadanya. Cara beribadat pula mestilah berdasarkan ajaran ataupun syariat yang telah digariskan oleh rasul masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikan aturan dan jalan yang terang. Menurut Imam Ibn Katsir, ayat ini mengandungi perkhabaran bahawa setiap umat diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala syariat, yakni aturan yang berbeza. Mereka hanya wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul masing-masing. Tetapi tidak demikian dalam hal akidah kerana ia tidak pernah berubah. Namun begitu, berbeza dengan para Rasul terdahulu yang diutuskan khas kepada kaum masing-masing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula diutuskan kepada seluruh umat manusia dan ajarannya berlaku atau berkuat kuasa hingga ke akhir zaman, yakni hingga tibanya kiamat. Dalam hubungan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir telah membatalkan syariat para rasul terdahulu. Malah, umat manusia mestilah mengikuti agama Islam dan syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat syahadah risalah. Selain wajib meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan berhak disembah, umat Islam juga wajib meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, yakni Rasulullah dan Nabiullah. Tanpa keyakinan ini, seseorang belum layak dipanggil Muslim walaupun dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Disebabkan inilah rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mengandungi penyaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebagaimana penjelasan sebelum ini, dua kalimah syahadah ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama iaitu asyhadu an la ilaha illallah, dinamakan sebagai syahadah tauhid. Manakala bahagian kedua iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dinamakan sebagai syahadah risalah. Terdapat 4 syarat syahadah risalah. Jika salah satunya diabaikan, maka syahadah risalah seseorang menjadi tidak sempurna. Jika syahadah risalah tidak sempurna, maka rosaklah dua kalimah syahadah.
Jika rukun Islam pertama ini rosak, maka rosak pula lah keislaman seseorang. Keempat-empat syarat syahadah risalah tersebut adalah: pertamanya, membenarkan semua perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mematuhi setiap suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah mengikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah sedikit huraian berkaitan dengan keempat syarat syahadah risalah tersebut. Syarat syahadah risalah yang pertama ialah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi, yakni membenarkan kesemua perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang percaya, yang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib meyakini dan membenarkan segala perkhabaran sahih yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia sampai ke peringkat tidak masuk akal. Ini kerana segala ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Membenarkan tanpa sedikit pun ragu terhadap setiap berita yang dibawa Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih adalah termasuk perkara yang paling asas untuk kesempurnaan iman seseorang. Ini sebagaimana tergambar di dalam ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Yang artinya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang datang daripadanya menurut maksudnya. Aku beriman kepada Rasulullah SAW dan dengan apa yang datang daripada baginda menurut maksud baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, kita hendaklah mengikuti jejak langkah seorang sahabat terkemuka, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu senantiasa membenarkan segala berita yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ia tidak rasional menurut akal biasa. Sikap tersebut terserlah dalam satu peristiwa bersejarah, yakni Isra' Mi'raj. Akhirnya, beliau radhiyallahu anhu dianugerahkan gelaran As-Siddiq yang bermaksud lelaki yang sangat membenarkan, yakni segala yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan yang sama pernah diberikan kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha melalui gelaran As-Siddiqah yang bermaksud wanita yang sangat membenarkan, yakni segala yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya terdapat banyak perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada mulanya dirasakan tidak dapat diterima akal, tetapi kemudiannya ia diakui kebenarannya oleh para saintis moden, seperti kemunculan api dari dasar laut, percakapan jarak jauh, dan menikmati buah-buah segar walaupun ditanam di negeri yang berjauhan. Jika masih terdapat berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih dirasakan belum dapat diterima akal, hendaklah kita tidak segera menolaknya. Terimalah dengan penuh yakin, kerana barangkali rahsia kebenarannya akan terselah pada kemudian hari.
Untuk itu, kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan pengaruh golongan anti hadis. Mereka ini mendakwa berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Padahal, sekiranya mereka benar-benar memahami Al-Quran, nescaya mereka pasti akan membenarkan segala yang datang daripada Rasulullah SAW. Sungguh banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita agar melakukan apa sahaja yang disuruh oleh Rasulullah SAW dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, syarat syahadah risalah yang kedua, iaitu ta'atuhu fi kulli ma amara bih, yakni mematuhi segala yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mematuhi setiap suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yakni utusan Allah, belumlah mencukupi kecuali dibuktikan melalui kepatuhan kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Dan apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah ia. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW menjadi syarat utama untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan mematuhi Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula sebaliknya. Mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna samalah dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesiapa yang mematuhi aku, berarti dia mematuhi Allah. Dan sesiapa yang mengingkari aku, berarti dia mengingkari Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Malah, mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat untuk memasuki syurga. Dalam hubungan ini, junjungan besar sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Rawahul Bukhari. Seluruh umatku akan masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Baginda Nabi SAW ditanya, "Siapakah orang yang enggan yang masuk syurga itu, ya Rasulullah?" Baginda SAW menjawab, "Sesiapa yang mematuhi aku, dia akan masuk syurga. Dan sesiapa yang mengingkari aku, dialah orang yang enggan itu." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya,
syarat syahadah risalah yang ketiga, iaitu al-ijtinabu ma naha anhu wa zajar, iaitu menjauhi segala yang dilarang oleh junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan dan kepatuhan dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu melakukan dan meninggalkan. Maksudnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya tidaklah terbatas dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya semata-mata. Tetapi ia juga termasuk kepatuhan jika seseorang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini, belumlah sempurna kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika dia hanya melaksanakan perkara yang disuruh tetapi masih juga melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, dia bersolat tetapi masih mendedahkan aurat di khalayak ramai. Dia rajin berpuasa tetapi tetap berjudi. Dia juga sudah menunaikan haji tetapi masih lagi melakukan rasuah. Berikutnya adalah syarat syahadah risalah ataupun syarat sah syahadah risalah yang keempat, iaitu alla na'budallaha illa bima syara'a, yang artinya beribadah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan cara bagaimana umatnya harus beribadah kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa taala yang Maha Ghaib. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ibadah solat dan haji. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat cara aku bersolat. Sabda baginda lagi, litakhudhu anni manasikakum. Rawahu Muslim. Hendaklah kamu mengambil daripadaku cara ibadah haji kamu. Manasik haji kamu. Kita yang memahami hakikat ini perlulah berasa yakin bahawa cara ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala yang paling betul dan paling sempurna adalah seperti yang telah digariskan dan ditunjukkan oleh junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Jika ada umat Islam yang mendakwa adanya cara ibadah yang lain yang lebih betul dan sempurna selain yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, maka rosaklah syahadah risalahnya. Rasulullah SAW melarang keras umatnya mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yakni termasuk dalam ibadah khusus, yakni amalan bid'ah, dan mengancam bahawa amalan bid'ah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Sesiapa yang melakukan amalan yang bukan mengikuti sebagaimana yang kami arahkan, maka amalan itu ditolak dan tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan kasihan belas Allah kepada kita semua, telah dapat kita selesaikan perkongsian bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz
Abdullah Yasin, Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Semoga Allah kurniakan kepada beliau, juga kepada kita semua, kefahaman yang tepat mengenai agamanya. Dan Allah jauhkan, Allah sucikan, bersihkan, merdekakan iman dan amal kita, i'tiqad kita, tauhid kita, dan amalan kita daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah, khurafat dan seumpamanya yang akan menjadi sebab cacatnya iman dan amal kita, agar dapat kita kembali jumpa Allah dengan membawa iman dan amal yang sempurna, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah dan khurafat yang mana menjadi asbab untuk kita kekal dalam nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan merdeka daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga perkongsian terdahulu, juga perkongsian pada hari ini dan seterusnya menjadi asbab untuk kita memperolehi iman dan amal yang sempurna, insya-Allah. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di sesi-sesi berikutnya akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bab-bab lanjutan daripada isi kandungan kitab ini. Dan sehubungan dengan itu, kita akhiri sesi perkongsian audiobook yang ke-32 di pagi yang berbahagia ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian audiobook seterusnya, insya-Allah.